Okey, kita patah balik soalan pertama tadi. Okey, kalau cikgu terkeluar lagi awak tolong bagi tahu Awak tolong tembak telefon cikgu ni. Telefon cikgu ada dekat sebelah ni. Okey, soalan pertama, cikgu rasa awak tak ada masalah. Yang ini seperti mana SVA lah. Okay, A nak ke V, V nak ke S. Okay, so pengamiran. Bila tak ada nombor, seperti biasa yang ini first kali kita kena kembang. Okay, dah kembang. X3 akan jadi X4 per 4. X2, X3 per 3. 6X1 jadi X2 per 2. So ini kecilkanlah. Tambah C. Sebab ini pengamiran tidak tentu sebab tak ada nombor. Okay. Juga sama dengan yang ini pun cikgu dah terangkan tadi sebenarnya. Kuasa 3 naikkan ke atas jadi kuasa negatif 3. Sama, pengamiran tambah 1, so dia akan jadi negatif 2 per negatif 2. Tapi jangan lupa bezakan yang di dalam ni, 2. Okay, sama keadaannya dengan pembezaan sama je. Jadi, tapi yang tu kita darab, yang ni kita bahagilah. Okay, so awak akan dapat jawapan macam ni setelah dikecilkan. Jangan lupa tambah C dekat sini. Ni lupa nak tulis ni. Siapa entah buat nombor 1? Cikgu pun tak ingat. Ada masalah tak soalan pertama, Wan? Wan, Ani, Azam? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, kalau tak ada kita proceed kepada soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua, kejap nak usulkan. Soalannya diberi bahawa ini sama dengan ini. So, kita tengok penyelesaian kawan awak ni. Okay. Dia bagi pengamiran dan dia juga dah bagi penyelesaian dekat sini. Ini soalan kan? Soalan A ke 2 ni? Oh, yang ni yang dia buat Yang ni dia buat pengamiran yang ni dulu. Right? Jadi 2, yang ini dia naikkan ke atas. Okay. Still ada simbol pengamiran tu ini kesalahan dia. Sebab ini baru dia naikkan ke atas. Okay, lepas dia tambah 1 baru hilang pengamiran ini. Dan di X ni pun hilang. Okay. Kemudian negatif M tambah 1, negatif M tambah 1, 3. Sebab dia bezakan yang sini, 3. Okay. Tambah C jangan lupa. Sebab ini pengamiran tak ada nombor, tak tentu. Okay, setelah dia buat macam ni, dia bandingkan dengan jawapan yang diberikan. Okay. Kalau dia bandingkan yang ini, ini dia kembang. Okey, yang ini dia kembang dapat macam ni. Kemudian dia banding. Okey, A ini adalah bersamaan dengan yang ini. A adalah bersamaan yang itu. 2 per 3 tolak 3N. Okey, sekejap ni ada orang nak masuk. Nona, tahniah Nona boleh masuk. Okey. Sekarang kita tengok dia kira yang ni dulu. Sebab yang ni masih still ada A ni. Yang ni ada N. So dia ambil yang ini dulu. 3X tolak 2. 3X tolak 2 sama. Negatif N tambah 1 sama dengan negatif 2. Negatif N tambah 1 sama dengan negatif 2. N sama dengan 1 tambah 2, 3. So N3 dia gantikan balik di sini. Okay. So jawapan dia A sama dengan negatif 1 per 3. N sama dengan 3. Okey, jawapan dia betul. Ada masalah? Tak ada yang masalah soalan ni. Soalan directnya ni. Sini TP2. So soalan yang senang.
Okey, kita pergi kepada soalan B dengan menggunakan nilai N yang diperolehi di A. Maksudnya N dia tadi adalah 3. Cari nilai ini. Okey. Tengok. Kawan awak dah masukkan tu 3. Dia suruh cari pengambilan 1, 3. Buat macam biasa lah ini. Okey. Naik ke atas 8. Okey. Tambah 1. Negatif 3 tambah 1 akan jadi negatif 2. Kenapa dia bawa ke bawah balik ni? Dah buat naik ke atas, dia bawa ke bawah balik. Kenapa? 8. Ni dia dah kaming kan? Betul tak kawan awak dah kaming ni? Ada lagi tak simbol ni? Still ada lagi tak? Tak ada. Ini dah hilang lah kan? Ini ni dah kaming ni. Negatif 8. Negatif 8 3x pula 2. Negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Negatif 2 dia bawa ke bawah jadi 2. Ini dia beza kat sini dia dapat 3. Mana datang 2 ni? Manakah datang 2 ni? Sama ke soalan atas dengan bawah? Jawapan ni ialah 64 ke 49. Betul pula jawapan dia. 2 ni datang dari mana Cuba kita buat yang ni. Pembezaan dia. 8. Okay. 3x tolak 2. Negatif 2 per negatif 2. Okey. Kemudian yang ini beza 3. Yelah betul lah. Kemudian dia buat, yang ni maksudnya yang ini dia dah kamil lah. Lepas tu dia terus turun ke bawah. Yang ini dia turunkan ke bawah. So negatif ni dia naik atas. Negatif 8 per dengan negatif 2 darab 3, negatif 6. Negatif tu dah naik atas, sorry. Ada orang nak masuk. Okay, sekejap. Negatif tu tadi cikgu dah bawa ke atas. So, sempat habis tak cikgu terangkan yang tadi ni? Patutlah awak tak dengar suara cikgu. Aisyad, Ya. sempat habis tak cikgu terangkan yang ni tadi? Cikgu sampai situ je lah. Yang cikgu Sampai buat sini tu. Yang ni
So Ni. sampai yang ini awak gantikan macam biasalah. Simbol ni 3 kemudian tolak 1 macam biasa. So jawapan awak ni tak ada masalah lah ni. Okay. Ada masalah tak soalan nombor apa ni? Nombor 2 ni ada masalah tak? Keluar lagi. Ada masalah tak Arsyad? Tak ada. Okay. Dah. Kembali masuk. Dia tak boleh gerak banyak-banyak lah. Dia gerak banyak je. Mulalah dia nak keluar. Okay. Okay. Soalan nombor 2 tak ada masalah Kita pergi kepada soalan nombor 3. Yes. Okay, nombor 3. Soalan nombor 3. Macam ni. Gerak banyak-banyak pun risau cikgu nak gerak banyak-banyak ni. Okay, Y sama dengan 3, 2X sama 1 kuasa 2 per 5 X tolak 1 tunjukkan bahawa yang ini sama dengan ini. Seterusnya cari. Okay, senangnya ni. Ini dia suruh lakukan pembezaan kan? Dia suruh lakukan pembezaan betul? Ya. Okay. So, yang itu rasanya tak ada masalah sangat. Pembezaan je. Okay, kita tengok kawan awak buat ni. Kena guna formula apa ni sekarang ni? U per V kan? Okay, tak boleh nak lari memang kena guna U per V, formula pembahagian. Okay, jadi kalau kita tengok, perhatikan dekat sini. U per V dia dah kira ni. Awak masuk je formula. U dV tolak V du per dengan V kuasa 2 ke? Cikgu pun tak lupa, ingat-ingat lupa formula dia. Okay, awak boleh rujuk balik lah formula pembahagian tu. So setelah dia kembangkan, dia fakturkan semua, dia dah dapat jawapan seperti ini. Nampak tak ada contoh? Tekong. Dia tak tahulah kenapa benda ni. Mengarut je. Ya Allah. Sekejap keluar, sekejap dia masuk, sekejap dia keluar, sekejap dia masuk. Okay. Jadi soalan nombor 3 pun cikgu rasa tak ada masalah sangat. Ni setakat TP2 ni awak boleh buat kaedah biasa je. So cikgu tengok tak nak pergi lama lah soalan ni. Okay, soalan nombor 4. Kita tengok jawapan dia dulu. Negatif 21 per 2. Okay, ni jawapan kawan awak dah betul ni. Cikgu rasa tak ada masalah lah. Soalan yang diberikan ialah macam ni. Sekejap, nak tengok sekejap. Suatu lengkung mempunyai fungsi kecurunan f prime. Okay. Bila dia buat f koma ni, awak kena ingat ini ialah dy dx. Okay. Jadi nak dapatkan fx dia balik kena kamir. Okay, ni kaedah kawan awak ni dah betul dah ni. Tak ada masalah dah ni. So kena kamir bila buat pengambilan tambah 1 lah. 2x kuasa 3 per 3, 5x kuasa 2 per 2. Rx tambah C. Ni R R ni nombor. Bila kamir dia kena ada pertambahan X tersebut. Okay. So dah kamir-kamir jadilah macam ini. Yang atas tu awak tengok sendirilah. Nak pergi lama-lama kamir je tu. So dia dapat R sama dengan negatif 65 per 6 tambah C. Kemudian dikata dengan keadaan R ialah satu pemalar jika lengkung tersebut melalui 1, 4 dan negatif 2, 16. So gantilah dalam persamaan fx kita tu. Ini x, ini fx.
Ada dua persamaan ni. Fx ni pun sama. Ni sama. Ganti-ganti ada dua persamaan. Gantikan balik dalam up lah. So awak dapat jawapan macam ni. Ni TP3 je soalan. Soalan standard biasa kalau TP3. Yang kebat adalah bermula soalan TP5 dan 6 sebenarnya untuk MAT. Itu agak sedikit susah lah soalan dia. Dia tak direct soalan dia macam soalan 15 dan 16 bab 2 tu. Kita tengok soalan nombor 5. 04 fx dx sama dengan 4. Satu apa ni? 1v gx dx sama dengan 3. Cari nilai 02 4 2. Okey, hati-hati ni dekat sini ni dia mengubah simbol ni. Dia mengubah nombor ni. Jadi kalau sini tolak 42, dia nombor 2 ni kena 2 juga kat sini sebenarnya. Kita terbalikkan nombor ni, 4 duduk atas, 2 duduk bawah, automatik simbol ni bertukar. Okey, kita tengok kawan awak jawab ni. Betul ke salah ke? Sorry, terkeluar je, aku tak perasan. Okey. Kan keluar ni. Okey, soalan nombor 5 ni. 4 sekarang. Okey, soalan nombor 5. Okey. Dia cuma ubahkan simbol. Sepatutnya sini tambah dan sini adalah nombor 2, sini ialah nombor 4 sebab sambungan dia 02, 24 sepatutnya. Dan kalau kita nak ubah nombor ni, automatik simbol tolak ni menjadi tambah lah kat sini. Okey, ni bagus ni. Ni step yang pertama sebab itu ini ialah soalan TP3. Okey. So, barulah kita boleh ambil 0 hingga 4 terus. Ni 0, 2, 2, 4. Okey. Barulah dia jadi 0 hingga 4 fx dx. Okey. Yang ini dia bagi yang sama dengan 4. Kejap cikgu tengok. Okey, dia bagi 0 hingga 4 fx dx ialah 4. So, inilah jawapan untuk soalan ini. Okey, cuma you nak tengok dekat sini je jalan kerja awak ni. Kat sini. Okey. Terus sama dengan 4. Okey, nombor yang B. 04 fx dx. Okey, yang ini ni awak dah ada jawapan. Cuma ambil saja 4. Okey, bagus. 1v gx tambah x. Okey, yang ini kita kena kembang dulu. 1v gx dx tambah 1v x dx. Okey, ni tengok dia pecahkan kepada 2 sebab ada operasi tambah kat sini. So, 14 gx dx dia dah bagi juga, betul? Oh, dia tak bagi 1v dia dah bagi 3. Gantikan saja. Yang ini jawapan dia 3. Okey, dia dah ganti. Gx dx. Okey, gx dx. Gx dx ada tak? Gx dx maksudnya x gx dx. G bagi x lah. X kuasa 2 per 2. Okey. 1, 4. Gantikan 4. Gantikan 1. Buat operasi tolak. Okey. 4 tambah 3, 7. Sama dengan 19. Dia kasih. Lepas tu algebraic je lah ni. Bawa ke sana tolak. Lepas tu bahagi. Lepas tu punca kuasa 2. V sama dengan 5. Okey. Bagus. Boleh tak? Soalan ni biasa keluar untuk kertas 1 awak. Soalan kertas 1 ni, TP3. Okey. Cuma teknik benda ni je. Cikgu nak suruh awak tahu ni. Tolak ni dia akan jadi tambah, nombor ni boleh bertukar.
Itu soalan nombor 5. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Kalau ada masalah stop dengan cikgu Soalan nombor 6. Diberi bahawa dV/dt sama dengan 10T tambah 3 dan V ialah isi padu dalam sentimeter padu. Suatu objek dan T ialah masa dalam S. Apabila T sama dengan 2, isi padu objek tersebut ialah 24. Okey, T sama dengan 2, isi padu objek tersebut ialah 24. Cari isi padu dalam sentimeter padu objek tersebut apabila T sama dengan 5. Okey, ini dah masuk TP4 punya soalan. Kita tengok apa beza dia. Okey, kalau kat sini dia bagi dV/dt. Okay, dV/dt. Ini pembezaan betul. Kalau, cikgu nak tanya awak kalau dy dx, ini pembezaan bagi dy dx. Contohlah cikgu kata dy dx dia 3x tambah 5. Contoh. Ini ni sebenarnya asal dia ni, persamaan dia apa ni? Sebelum kita lakukan pembezaan. Aisyad. Sebelum kita lakukan pembezaan dy dx tu, itu sebenarnya asal-asal dia adalah persamaan apa tu? Y. Yes, Y. Sebenarnya ini Y. Kalau kita lakukan pengamiran, ini sebenarnya Y. Okey, kat sini X lah. X apa-apa tak kisahlah. Sebabnya sini di atas ini ialah dy. So sebenarnya asal dia Y. Kalau dia bagi macam ni, dV/dt, asalnya kalau kita buat pengamiran macam ni, sebenarnya asalnya ialah V lah. V, isi padu terhadap masa. Ni tak kisahlah apa nombor di sini. Tapi belakang ni T lah sebab sini per dt. So, awak tengok penyelesaian kawan awak dah buat ni. Okay, dia bagi dV/dt sama dengan 10T tambah 3. Okay, nampak dia buat ni. Itu dia salin balik. Okay, bagus. Okay, kemudian dia dapatkan V. Dengan kaedah sebenarnya dia buat kamiran terhadap dt dah ni. Tulis macam tu lah. Barulah kita dapat V. So V sama dengan 10T kuasa 2 per 2. Okay. Tambah 3T tambah C. Okay, bagus. Dekat situ dah betul. Dia kata T sama dengan 2 apabila isi padu objek itu ialah 24. So dia pun masukkan kat sini 24. Ini ialah 2. 2. Semua ganti 2. So dia dapatlah persamaan yang pertama macam ni. Okey. Sekejap cikgu kecilkan. Persamaan pertama tu dia dah dapat C lah. Sorry tadi tak nampak. C dia terus dapat negatif 2. Okey, kemudian dia ganti pula yang kedua. Dia kata cari isi padu objek apabila T tu sama dengan 5. Okey, T sama dengan 5. Dia ganti balik dalam persamaan ni. T ni 5 kuasa 2 tolak 3. Tambah 3 darab dengan 5 tambah dengan C kan. C tadi dah dapat negatif 2 ganti kat sini. So dia pun terus dapatlah isi padu 138. Okey, ada masalah tak soalan tu? Tak ada. Okey, tak ada. Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan yang ke-7. Okey. Soalan macam ni biasanya ada juga dalam kertas 1 dan biasa dalam kertas 2. Ada dalam kertas 1 dan biasa dalam kertas 2. Okey, soalan macam ni. Tapi kalau soalan TP, yang ni TP2 kan, TP2 ni biasanya dia akan masuk kertas 1 lah. Dalam rajah di sebelah, garis lurus 3y sama dengan 4x tolak 3 menyilang lengkung ini. Okay, garis lurus ini menyilang lengkung ini yang merah ni pada titik K. Okay, dia bertemu kat sini. Cari koordinat pada titik K.
Bila awak ada dua persamaan je, confirm awak boleh gunakan kaedah gantian, penggantian lah. Maksudnya kita tengok ni sekarang ni kawan awak dia dah olah 3Y sama dengan 4X tolak 13. Okey, ni dia salin balik. Kemudian dia olah X tu duduk kat depan. Yang ini akan jadi sekejap kita tengok. Oh, ini persamaan lengkung, sorry. Ya, kena gantikan ni. Okey, yang tu persamaan lengkung. Persamaan lengkung dia alihkan 2 ni ke seberang sini. So dia tulis 2Y kuasa 2 tambah 2, okey. Kemudian 3Y sama dengan 4X. Oh, dia masukkan persamaan lengkung tu dekat dalam sini. Kat tempat X ni. Nampak? 3Y. Nampak ke tidak ni awak ni? Okey. Besarkanlah. Okey, dia tak boleh terlalu besar. Besar je dia terus keluar. Sekejap cikgu share balik. Okey, cikgu dah jumpa masalah apa. Dia tak boleh besar. Sekejap. Besar je dia keluar. Kejap. Okey. Kita kembali. Dia masalah dia tak boleh jadi besar. Tak boleh besarkan. Kalau besarkan dia mulalah meragam. Okey, sekarang awak nampak kalau walaupun cikgu tak besarkan, awak besarkan skrin awak sendiri boleh kan? Boleh. Boleh. Risau pula tak nampak. Okey, cikgu yang tak nampak sebenarnya. Okey, kalau cikgu besarkan dia automatik terkeluar. So cikgu tak boleh nak besarkan benda ni. Okey, awak tengok je lah dia gantikan ni dah betul ni. Terkeluar. Okey. Sekejap, last try. Tak boleh juga maksudnya. Ni tak boleh lah tu.
Okay. Tak boleh dah. Dia dah jam balik, tak tahulah kenapa masalah dia. Tadi okey sekejap. Kalau nak kata masalah lain, mungkin dia juga, tapi cikgu rasa dia ada masalah lain ni. Okey, tak apalah. Kalau awak tengok PDF-nya cikgu dah hantarkan kat awak tadi. Soalan mana yang agak-agak bermasalah untuk awak? Soalan nombor berapa? Boleh komen tak? Antara tadi kita dah bincang sehingga nombor 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, ada 15 soalan dekat situ. Okey. Awak dah tengok belum? Daripada nombor 7 sampai 15 tu. Cikgu yang ada soalan isi padu janaan tu tak faham sangat. Isi padu janaan soalan nombor berapa ya? Sekejap nak buka. Itu dah soalan last kan? Yang 1 hingga 7 tadi tak ada masalah Ada tak yang bermasalah 1 hingga 7? Kalau ada juga cikgu terpaksa terangkan jugalah. Isi padu janaan ni 1 hingga 7 tu masih soalan biasa, soalan kertas 1. So nombor 7 tadi tu awak dah tahu bila ada dua persamaan, maksudnya awak kena guna penggantian lah. Gantikan, awak akan dapat koordinat titik K. Lepas tu luas rantau berlorek, kita ada formula dia. Awak tengok balik formula dia. Okay, formula dia buka surat 114. Dia dah buat ringkasan untuk awak refleksi tu kan. Luas rantau berlorek ialah A hingga B. Dia luas di bawah graf dia macam graf gerakan matematik moden awak form 4. Okay, luas di bawah graf maksudnya kamiran A hingga B y dx kalau paksi x. Kalau paksi y, kamiran A hingga B x dy. Itu kalau paksi y, kamir terhadap paksi y lah. Itu untuk soalan nombor 7. Kalau soalan nombor 8, okay, janaan ni. Okay, isi padu. Isi padu janaan ada soalan nombor 9, 10, 11, 12. Okay. Kalau isi padu janaan pula, kalau awak tengok dekat situ ialah muka surat 114 tu, sebelah rumus luas tersebut, isi padu janaan. Itulah formula dia. Tapi kalau dia melibatkan bentuk segitiga, sebenarnya luasnya akan jadi, bila kita putarkan dia, sebenarnya dia ialah bentuk kon. Kalau segi 4, dia akan jadi silinder. Kebanyakan untuk soalan ni adalah bentuk kon dengan silinder je pengamiran. Okay. Untuk KBSM biasanya untuk isi padu janaan tu biasanya cikgu tak galakkan awak menjawab soalan ni. Tapi untuk KBSM nak dengan tidak awak terpaksa tahu jugalah. Sebab cikgu tak tahu soalan pilihannya A, B, C tu kertas 2. Ni untuk soalan 8 hingga 15 tu biasanya dia akan keluar kertas 2. Cikgu tak tahu macam mana keadaan bentuk soalan dia. Sebab awak KSSM tahun pertama kan. So cikgu tak tahulah macam mana soalannya. Jadi awak kena tahu semua benda. Okay? Tapi untuk KBSM cikgu yakin soalan ni dia akan jadi soalan pilihan. Untuk KSSM cikgu tak jamin. Jadi awak kena belajar semua. Okay. Jadi cikgu tinggalkan hari ni. Kita stop lah. Boleh stop lah. Pukul 10 dah. Okay. Cikgu tinggalkan hari ni soalan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soalan tersebut. Awak cuba tengok dulu PDF kawan-kawan awak yang dah jawab. Kecuali soalan Azam belum jawab. Nanti Azam mana ada Azam? Azam dah keluar Azam nanti hantar dalam Telegram. Cikgu tak masukkan sebab jawapan Azam tak ada tadi. Dia dah hantar cikgu. Dia dah hantar? Okey, nanti awak tengok je lah jawapan Azam dalam Telegram Yang PDF tadi cikgu dah gabungkan soalan berserta dengan jawapan.
Kalau awak ada kemudahan print out, print lah. Kalau awak ni better awak salin dan buat sendirilah. Tapi merujuk kepada jawapan kawan awak. Okey, kita akan bertemu lagi minggu depan. Minggu depan hari apa? Hari Isnin. Okey, kita sambung yang ini. Yang awak tak boleh jawab je 8 hingga 15. Lepas tu kita terus masuk kepada bab sesaran. Apa tu? Bab apa gerakan garis lurus kinematik gerakan linear. Bab 8 awak. Sebab dia ada kaitan antara pembezaan, pengambilan. Yang SVA tu lah. Awak punya tajuk kinematik gerakan linear. Kalau form 5 tahun lepas, gerakan garis lurus. Cikgu keliru sikit. Dia tukar tajuk je sebenarnya. Jadi awak tolonglah buat yang tu sampai awak boleh jawab. Kita cuma bincang hari Isnin nanti yang tak boleh jawab sahaja. Kita terus kepada bab 8. Okay, boleh? Maksudnya kita akan dah habis 3 bab lah hari Isnin ni. Okay. Sampai situ sahaja dahulu hari ni. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Jangan lupa buat soalan tu. Cikgu.